So, solo layer. Hai, saya Lina dari Poliklinik Anur Eko Sentral Kajang. Di Poliklinik Anur, terdapat dua jenis ujian saringan COVID-19 iaitu PCR dan RTK. Sekarang, klinik kami sedang mengadakan promosi ujian saringan COVID-19. RTK hanya RM99 sahaja, sangat murah. Kat tempat lain tak jumpa dah harga ni. PCR pula RM220. Tapi harga promosi ni hanya ada pada waktu tertentu sahaja, iaitu pada pukul 8.30 pagi sehingga 9.30 pagi dan 6 petang hingga 7 petang. Jika lambat, harga akan kembali kepada harga asal iaitu RM119 untuk RTK dan RM240 untuk PCR. Tapi harga tu pun dah murah dah. Jika anda ingin membuat saringan COVID-19 di sini, boleh hubungi kami di nombor tertera di atas. Dan jangan lupa beritahu semua orang. Bye-bye! Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kembali kita kepada dalam webinar percuma khas daripada Poliklinik Anur dekat Reko Sentral. Okey, baik. Malam ini kita akan teruskan dengan kita punya program. Tiap-tiap 2 minggu sekali kita akan adakan talk ataupun webinar secara percuma khas untuk semua. Okey, baik. Malam ini sangat special, sangat istimewa kerana kita ada jemputan khas. Jemputan khas yang jarang-jarang kita dapat yang malam ni. Sangat mahal ceramah pada malam ni. Okey, baik. Malam ini juga untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, okey, kita tiap-tiap 2 minggu kita akan buat talk secara percuma, webinar secara percuma hanya di FB Live Poliklinik Anur. Jadi nak minta semua sidang pendengar FB Live kita pada malam ni, minta tolong kita sharekan maklumat-maklumat ni, ilmu-ilmu ni, perkara-perkara yang baik ni semua kepada rakan-rakan kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat anda kita. Okay, boleh? InsyaAllah. Jadi saya nak minta semua boleh tak komen sikit kalau suara okey, video okey, minta komen okey. Sambil-sambil tu tekan-tekan butang share dekat bawah situ. Okay. Semua okey Okay, kita akan proceed lah. Okay, baik. Okay, tanpa membuang masa, malam ni kita ada satu jemputan yang sangat istimewa. Malam ini kita ada jemputan khas daripada Profesor Dr. Amaluddin Ahmad, seorang pensyarah perubatan daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Kalau orang kata masa tu emas, tapi malam ni, saat ni, ketika ni, masa ni sangat bernilai. Dia umpama permata. Dia 5 untuk kita. Kerana apa? Masa malam ni kita ada jemputan khas. Tuan-tuan, puan-puan yang nak bertanyakan soalan berkaitan dengan topik kita pada malam ni. Satu topik yang sangat menarik dan juga sensitif sebenarnya. Okey, topik apa malam ni? Dia adalah topik kenapa perlunya vaksin, terutamanya vaksin COVID-19 yang tengah hangat pada masa ni. Okey. Jadi mungkin sedikit sebanyak saya boleh perkenalkan penceramah kita pada malam ni, Prof Dr. Amaluddin Ahmad, merupakan pensyarah perubatan daripada Universiti Islam Sains Malaysia, Muslim, dan beliau ada merupakan graduan daripada UKM dan mengambil master di USM bahagian Pediatrics dan sambung PhD di University Warwick UK di UK. Dan juga saya dah dimaklumkan Prof sangat aktif dalam NGO yang melibatkan bahagian-bahagian perubatan dan sebagainya. Antaranya dalam NGO Imam, okay, kita ada Mercy, One Health dan lain-lain. Jadi sangat-sangat orang kata berpengalaman malam ni punya panel ni. Okay. Jadi tanpa membuang masa saya mungkin boleh mempersilakan teruslah Prof kita pada malam ni. Okay, mungkin sedikit Prof sedikit mukadimah sikit tentang topik kita pada malam ni Prof. Boleh Prof? Okey, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi pada malam ni kita nak membincangkan satu topik yang sangat pending lah sekarang ni kita kata iaitu mengenai vaksin vaksin COVID-19. Jadi
kita maklum bahawa pada ketika ini government atau kerajaan Malaysia telah mula melaksanakan satu kempen secara massa untuk memberikan vaksin COVID-19 kepada keseluruhan rakyat Malaysia sebenarnya, ataupun 80% rakyat Malaysia, yang bertujuan untuk mendapatkan satu imuniti kelompok ataupun herd immunity untuk rakyat Malaysia. Dan pelaksanaan vaksin ini ialah melalui beberapa fasa. Yang kita maklum bahawa fasa pertama melibatkan frontliner, fasa yang kedua melibatkan golongan yang berisiko tinggi seperti warga emas dan mereka yang ada komorbiditi, dan seterusnya untuk rakyat-rakyat yang lain. Jadi kita tahu bahawa penggunaan vaksin sebagai salah satu kaedah untuk mengawal wabak COVID-19 ini adalah merupakan satu inisiatif yang dibuat di seluruh dunia sekarang ni, seluruh dunia. Bukan hanya melibatkan Malaysia tetapi juga melibatkan boleh katakan kesemua negara-negara yang mendapat wabak COVID-19 ini. Tetapi kita kena faham bahawa jika sekiranya tidak ada satu kesedaran atau kefahaman di kalangan rakyat sendiri untuk sama-sama menjayakan program ini, maka kemungkinan matlamat kita untuk mencapai satu keadaan di mana kita dapat mengawal jangkitan ini tidak tercapai. Sebenarnya mungkin saya boleh mulakan dengan memberikan sedikit latar belakang. Kita tahu bahawa di seluruh dunia kita dilanda oleh wabak coronavirus ni, COVID-19 ni, yang kita sebenarnya adalah merupakan satu wabak yang dia panggil new virus ataupun virus baru. Dan kita pernah dengar bahawa pada tahun 2008 kita ada SARS. Dan pada ketika itu kita tak terlibat sangat tapi beberapa negara dilanda teruk seperti Hong Kong, Singapura dan sebagainya, mereka mengalami gejala SARS yang agak teruk. Dan kemudian kita juga biasa dengar berlaku MERS-CoV ataupun sindrom jangkitan akut pernafasan yang hanya melibatkan jemaah-jemaah yang pergi ke Tanah Suci pada ketika itu. Itu kita maklum juga. Dan kita juga pernah dengar ada berlaku wabak selsema burung ataupun avian flu. Itu pun kita biasa dengar. Tapi pada ketika itu dia tidak mengglobal. Dia hanya merupakan satu wabak yang hanya pandemik pada sesuatu komuniti saja. Dia tidak melibatkan keseluruhan penduduk di dunia. Tapi apa yang berlaku pada novel coronavirus ini ialah satu keadaan di mana dia adalah sangat mudah tersebar sehingga dengan cepat dia menjangkiti, boleh katakan, keseluruhan masyarakat di dunia. Bagaimana kita nak faham tentang bagaimana mudahnya wabak ini tersebar? Kalau kita biasa dengar taklimat harian oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Syam tu, dia sebut tentang R0. Kita biasa dengar R0. Dan kita tahu di Malaysia ini secara umumnya R0 kita ialah 1.0. Ada mungkin di Selangor lebih sikit 1.1, mungkin di Perlis 0.9 macam tu, tapi secara keseluruhan R0 tu bukan 1. R0 tu bermaksud apa? Keboleh jangkitan. Itu pun kita biasa dengar keboleh jangkitan. Jadi kadang-kadang kita dengar banyak kali kita rasa macam biasa dengar keboleh jangkitan ni macam tak ada apa-apa je. Satu lagi faktor yang kita kena tahu, selain daripada beliau menyebutkan tentang R0 ataupun keboleh jangkitan, beliau juga menyebutkan tentang kes aktif keboleh jangkitan kepada orang lain. Iaitu pada ketika ini, kalau kita dengar pada taklimat pada hari ini, 45,000 orang yang dengan keadaan keboleh jangkitan tu 45,000. Bermakna kalau R0 itu bermakna dalam
kalangan 45,000 orang itu, dia boleh menjangkiti another 45,000. Faham tak? Maknanya dalam tempoh yang serta-merta, dia boleh double the value. Daripada 45,000 orang boleh menjangkiti 90,000 orang, 90,000 orang boleh menjangkiti 180,000 orang, 180,000 orang kali dah. Dan kita akan dapati bahawa jangkitan tu dia macam wildfire, dia akan merebak dengan tak terkawal. Dengan sebab itulah kawalan kepada wabak ini hanya melalui dua cara, iaitu pertamanya dengan strict lockdown di mana tidak ada pergerakan dan sentuhan antara manusia dengan manusia. Strict lockdown macam yang kita pernah lalui pada tahun lepas, di mana kita dapati bahawa sempat berlaku satu ledakan kes Seri Petaling dan Siva Gangga pada ketika itu, maka kita melalui satu fasa strict lockdown dan kita dapati bahawa immediately pengawalan jangkitan itu dapat dilakukan. Tetapi pengawalan yang sedemikian menyebabkan berlaku kerosakan ekonomi yang dahsyat, sehingga ramai orang terkesan dan kehilangan mata pencarian, penerbangan, pelancongan semua tak boleh berjalan. Sektor-sektor domestik pada ketika itu saya remember orang menjaga warung tepi jalan pun tak boleh. Jadi kita dapati bahawa berlaku kerugian menjangkau sehingga 9 bilion sehari ke atas ekonomi. Jadi adakah kita boleh tolerate atau kita boleh terima keadaan yang sedemikian dalam keadaan R0 kita 1, dalam keadaan keboleh jangkitan kita 45,000 orang sehari? Adakah kita boleh terima keadaan tu? Definitely kita tak boleh terima. Jadi kita sekarang bertanya, apa kaedah lain yang kita boleh buat supaya kita boleh mengawal jangkitan ini, supaya pertama penyakit itu tidak mudah tersebar di kalangan masyarakat kita. Yang keduanya kita kata kita boleh kembali kepada some kind of normality supaya kita boleh kembali beribadah di rumah ibadat contohnya, kita boleh ada conference, kita boleh ada gathering untuk majlis-majlis seperti perkahwinan dan sebagainya. Bila kita nak dapat capai benda-benda ni? Kita hanya boleh capai keadaan itu setelah berlakunya satu keadaan di mana penyakit itu telah benar-benar dapat dikawal. Dan bagaimanakah kita nak kawal penyakit ini? Sebenarnya secara klinikal atau secara teoretikal cuma ada dua kaedah. Pertamanya ialah penyakit itu telah membunuh enough people untuk menyebabkan bahawa penyakit itu dah tak boleh lagi tersebar di kalangan masyarakat kerana dah ramai penduduk-penduduk yang telah dijangkiti dan akhirnya penyakit itu akan mati dengan sendirinya. Ini terjadi kepada wabak-wabak yang pernah berlaku pada zaman dahulu seperti Black Death ataupun bubonic plague di Eropah ketika itu, di mana hampir 40 juta orang meninggal. Ataupun kita remember Spanish flu pun macam tu juga, lebih kurang 40 juta orang meninggal. Adakah kita sanggup untuk menerima keadaan yang sedemikian sehingga kita kata sampai 40 juta orang meninggal, kemudian baru penyakit itu akan mati dengan sendirinya dan baru kita kira kita dapat kembali kepada keadaan kehidupan yang seperti dahulu? Itulah satu keadaan yang kita tak boleh terima. Dan satu kaedah yang lain ialah dengan cara kita meningkatkan imuniti kelompok, dan imuniti kelompok itu hanya boleh didapati dengan dua cara. Pertama ialah dengan natural infection, iaitu orang-orang yang telah kena jangkitan itu dan akhirnya dia mempunyai antibody dalam badan dia, atau cara yang kedua ialah dengan cara kita memberi vaksin sehingga mereka-mereka itu pun mempunyai imuniti dalam badan, dan setelah 80% daripada rakyat mempunyai imuniti, akhirnya penurunan penyakit itu dengan sendirinya akan terhenti ataupun mati dengan sendirinya. Okey, saya rasa untuk setakat round pertama ni cukup saya mukadimah setakat itu dahulu, dan kita rasa kita boleh continue dengan sebarang soalan yang mungkin kita boleh ulas lanjut. Silakan. Okey, baik. Mungkin ada sidang pendengar kita yang ada soalan nak diajukan. Isu panas ni, topik panas ni. Mungkin jika ada tuan-tuan puan-puan soalan yang berkaitan, boleh pergi ke ruang komen di Facebook Live kita, komen di bawah situ. Okey, Prof. Mungkin adalah beberapa soalan daripada
kita tengok daripada platform yang lain kat sini. Okay. Ya. Antara dia bila cerita tentang vaksin ni, kita ada soalan daripada Encik Anwar. Encik Anwar, okey. Soalan dia kata vaksin adalah antara salah satu yang dinyatakan oleh Prof penyelesaian kepada masalah virus ni Ya. Jadi isu dia sekarang, adakah vaksin tu dia benar-benar selamat untuk kita ambil, terutamanya dalam keadaan sekarang ni lah yang kita lihat terlalu banyak sangat sumber-sumber yang menyatakan vaksin ni datang daripada sumber-sumber yang tidak halal sebagai contoh, dan banyak lagi. So apakah pandangan Prof? Itu soalan daripada Encik Anwar lah, lebih kurang macam tu betul dia. Okay, so pandangan Prof. Itu satu soalan yang sangat-sangat lazim dan kalau kita membuka bicara tentang vaksin ni, memang itulah soalan pertama yang orang akan tanya kan. Dan sebenarnya memang ciri-ciri vaksin ni dia kena ada memenuhi 3 syarat. Pertamanya ialah segi keselamatan, yang kedua ialah dari segi aplikasi dan perkara yang ketiga ialah dari segi keupayaan vaksin itu untuk melindungi diri kita. Melindungi diri kita daripada penyakit. Contohnya kita kata kan, saya setuju dengan kebimbangan tu. Contohnya macam dulu kita kata pernah ada vaksin denggi. Tetapi peringkat trial kita panggil phase 3 trial ni, maknanya dia cuba ke atas manusia. Phase 1 trial dia buat dekat lab, phase 2 trial dia buat pada binatang, phase 3 trial dia buat pada manusia, live human. Dan semasa vaksin denggi itu dicuba kepada manusia, didapati bahawa dia menyebabkan berlaku satu keadaan dipanggil immunologic storm, iaitu kita punya imun sistem tiba-tiba jadi macam kelang kabut, jadi macam storm, dia jadi meledak dan mendatangkan mudarat. Akhirnya vaksin untuk denggi itu diberhentikan dan WHO tak benarkan. Jadi ini bukan satu benda yang tak pernah berlaku. Pernah berlaku. Jadi sebab tu kita kata kita concern pada kebimbangan masyarakat terhadap keselamatan vaksin tu. Itu satu kebimbangan yang valid kita panggil yang valid. Tapi kita juga tahu bahawa di Malaysia sendiri bermula daripada kita daripada mula merdeka dulu 1997, mungkin ketika itu ihram pun belum lahir lagi, mungkin ayah atau atuk yang ada pada ketika tu, ihram pun belum lahir lagi ketika tu. Kadar kematian bayi di Malaysia adalah sangat tinggi oleh kerana penyakit berjangkit, seperti batuk pokol, seperti difteria, seperti polio, seperti TB, seperti measles. Banyak lagi, ada 10 jenis penyakit berjangkit yang menyebabkan kadar kematian bayi yang tinggi. Dan di seluruh dunia kadar kematian bayi disebabkan oleh kerana penyakit-penyakit ni melebihi 10 juta setahun kanak-kanak yang meninggal. Even sekarang pun ada banyak negara yang masih tidak ada sistem kesihatan yang baik. Mereka masih mengalami kadar kematian bayi yang tinggi oleh sebab penyakit-penyakit berjangkit ni. Tetapi di Malaysia, kita jarang dengar kanak-kanak di Malaysia ni meninggal oleh kerana penyakit-penyakit ni. Melainkan kebelakangan ni baru ada isu anti-vax ni, barulah seolah-olah penyakit yang dulu dah tak ada muncul semula. Jadi kita dapati bahawa ada cetusan-cetusan wabak berlaku, pandemi-pandemi di tempat-tempat tertentu, seperti kita kata wabak measles contohnya, ada berlaku di satu dua tempat, wabak batuk pokol ada berlaku di satu dua tempat. Kalau di barat pun berlaku begitu juga, di barat pun berlaku begitu juga. Tapi kita kena faham bahawa kita kena imbang di antara kesejahteraan masyarakat, keselamatan individu dan juga keupayaan negara untuk memberi satu perkhidmatan kesihatan yang selamat dan sesuai untuk rakyatnya. Jadi kita dapati bahawa kebanyakan vaksin-vaksin ini telah melalui proses fasa 1, fasa 2, fasa 3 dan didapati selamat dan telah digunakan secara meluas, dan kita dapati bahawa dia telah mendatangkan banyak manfaat kepada masyarakat, terutama di kanak-kanak, membolehkan mereka itu membesar dengan baik dan mengelakkan diri daripada terkena pada jangkitan-jangkitan yang berbahaya ni.
Jadi bila kita balik kepada isu tentang COVID-19 ni, dia adalah satu benda yang baru, kita kata tadi novel coronavirus. Dan selalunya vaksin mengambil masa yang lama untuk buat, untuk diproses dan dijanakan. Tapi kita dapati bahawa COVID-19 ni cepat ya. Baru berlaku wabak Disember 2019, tiba-tiba sekarang dah ada vaksin. Jadi sebab tu dia menimbulkan satu rasa kebimbangan pada orang ramai. Ada vaksin ni terlampau cepat ni, adakah dia selamat, adakah dia berkesan? Jadi biarlah saya terangkan step by step supaya kita jelas tentang apakah itu vaksin, dan hopefully selepas mendengar penerangan saya ni, dalam fikiran kita tu jelas bagaimanakah sebenarnya kedudukan vaksin ni, supaya sebab kita tidak ada sebarang keraguan. Dan kalau kita maknanya nak mendaftarkan diri untuk salah seorang yang mendapat vaksin ni, kita tidak terragu-ragu lagi, ataupun tidak teragak-ragak untuk mendapatkan vaksin. Okey, pertamanya kita kena tahu bahawa vaksin COVID-19 ni dia mempunyai beberapa kaedah. Kita kena kenal vaksin tu dulu, okey. Dan mungkin saya boleh mulakan dengan menceritakan tentang vaksin Pfizer-BioNTech dan juga Moderna. Dua vaksin ini yang menggunakan teknologi messenger RNA, mRNA. Kalau kita dengar tu, ni vaksin mRNA dipanggil, okey. Vaksin mRNA ini ialah satu keadaan di mana mereka tidak mengambil apa-apa daripada kuman itu untuk masuk ke dalam badan. Itu kita kena faham. Tidak ada bahan kuman itu diambil masuk ke dalam badan. Mereka hanya menggunakan mRNA coding. Macam mana kita nak kata mRNA coding ni? Nanti saya ambil satu contoh. Tengok mana saya ada contoh. Ini contohnya satu handphone. Kalau kita beli handphone ni, dia ada dia punya kod. Nanti yang ini tak ada kod. Saya ambil satu benda yang ada kod sekejap, sebentar. Okey, sambil Prof kita nak tunjukkan mRNA tu macam mana supaya kita ni yang tak faham jadi faham. Okey. Boleh nampak tak? Ini satu contoh ubat Ini ubat untuk kita guna kalau hidung berlaku allergic rhinitis dan sebagainya Dan di belakang ni kalau kita tengok di sini dia ada kod kan. Nampak ni. Dia ada kod kan. Okay. mRNA vaksin tu ialah seperti itu. Mereka mengambil satu kod dari RNA ni ialah kod ada spike protein dan kod itu dibekukan, di-preserve dalam bahan yang stabil, maknanya dicernakan dalam satu bahan yang stabil, iaitu dalam bentuk lipid fosfolipid, dan diambil dan dimasukkan ke dalam badan sebagai vaksin. Sebab tu dia kena store dalam minus 70 degrees tu. Dimasukkan dalam badan. Benda tu benda apa? Benda itu ialah amino acid. Dan dia tidak ada kena-mena dengan kuman COVID langsung. Okay, dia hanya amino acid saja. RNA saja. Jadi amino acid ni dimasukkan ke dalam, amino acid ni macam building block untuk protein, okey. Jadi RNA ni, kod tu dimasukkan ke dalam, dia cucuk masuk dalam badan. Jadi sel badan kita akan menerima RNA itu, dan kita punya sel dalam tubuh, dalam cytoplasm kita ada apa yang dipanggil ribosom. Ribosom ini dia akan interpret kod tadi untuk mengeluarkan protein. Daripada kod tu dia mengeluarkan protein. Protein itu ialah S protein ataupun spike protein. Apa itu spike protein? Spike protein itulah benda yang kita nampak pada yang ada apa? Kalau pada kita tengok COVID-19 tu dia ada macam gigi-gigi kat luar tu kan. Sekarang semua orang biasa tengok dah macam mana bentuk kuman COVID-19 tu. Yang gigi kat luar tu. Yang bergigi-gigi kat luar tu. Itulah spike protein. Jadi spike protein tu bukan daripada kuman, daripada tubuh kita sendiri, ribosom kita, setelah dia mendapat arahan mRNA daripada daripada vaksin yang diberi tadi tu, amino acid yang diberi pada kita tadi tu, yang itu akan menyebabkan kita mengeluarkan spike protein tu dalam tubuh kita sendiri, yang tubuh kita buat.
Tapi spike protein tu bila ribosom kita mengeluarkan spike protein masuk dalam kita punya circulation dalam darah kita, tubuh kita takkan identify itu sebagai satu benda yang berasal daripada tubuh badan kita sendiri. Dia adalah satu benda yang foreign. Dengan sebab itu, maka sel-sel B dan sel-sel T, iaitu humoral dan cell-mediated immunity, akan activated dalam badan kita dan dia akan mengeluarkan immunoglobulin. Dan kita akan ada immunoglobulin dalam badan kita untuk dia nyahkan spike protein yang dikeluarkan oleh tubuh badan kita sendiri tadi itu. Dan dia bergantung kepada kekuatan antigenic determinant spike protein itu. Kalau misal kata dia punya antigenic drive dia tinggi, maka kita punya immunoglobulin pun tinggi. Jadi dan mereka telah dapatkan satu dos yang sesuai supaya 95% antibody itu ada dalam badan. Jadi 90% itu cukup untuk melawan jika sekiranya kita terdedah kepada kuman COVID-19 yang sebenar. Ini macam, nak faham ni macam BCG lah. Kita tak kena TB tapi kita ambil BCG tu, letak pada badan kita, jadi kita ada reaksi BCG sikit-sikit, tapi dalam tubuh kita dah ada immunity. Nanti bila kita membesar, kita terdedah kepada kuman TB, kita tak akan kena TB lagi sebab dalam tubuh badan kita dah ada immunity terhadap TB. Macam tu Tetapi teknologi mRNA ni adalah satu teknologi yang baru dan satu teknologi yang belum pernah dicuba sebelum ni. Sebab tu orang macam bimbang. Tapi nak dibimbangkan dari segi saintifiknya, apakah kebimbangan yang timbul dengan mRNA ni? Ada pula teori konspirasi mengatakan bahawa nanti dia akan masuk ke dalam kita punya nukleus dan dia akan merosakkan kita punya DNA. Nanti bila dia rosakkan DNA ni, nanti kita ni boleh jadi macam X-Men ke, boleh jadi satu makhluk lain ke, kan? Jadi itu kebimbangannya. Sebenarnya kebimbangan tu tak berasas kerana mRNA dia tidak boleh tembus nukleus dan untuk dia masuk dalam DNA. Kalau benda macam tu boleh dilakukan, tiap-tiap hari kita terdedah pada kuman, terdedah pada bakteria, terdedah pada virus, jika sekiranya jangkitan tu boleh masuk dalam kita punya DNA, dah lama dah kita tak jadi macam kita ni, kita dah jadi benda lain dah. Kan? Tapi selama ni kita hidup dah, macam saya dah hidup lebih daripada 50 tahun lebih, tak ada pun kuman-kuman tu dapat masuk dalam saya punya nukleus. Jadi itu satu kebimbangan yang tidak berasas sebenarnya. Jadi itu tak berlaku demikian, tak berlaku. Dan spike protein tu bukan yang kita ambil daripada virus masuk dalam badan. Dia yang tubuh badan kita sendiri keluarkan berdasarkan kod yang kita dapat daripada vaksin tu. Yang saya sebut tadi yang ada kod ni. Kod tu je yang kita masukkan. Jadi dia hanya merupakan satu rangkaian amino acid saja. Jadi dia harmless. Dia tak ada satu keupayaan untuk menyebabkan penyakit ke dan sebagainya. Cuma kita kata ada side effect seperti orang tu akan dapat demam, letih, dia akan dapat sengal-sengal badan. Itu adalah merupakan reaksi imunologi yang berlaku dalam badan. Kerana apabila kita dah dapat cutukan tu, kita akan dapat satu reaksi imunologi dan itu adalah baik sebenarnya kerana dia menunjukkan bahawa tubuh kita ni respon kepada imunisasi itu. Sama juga macam kita ambil cucuk sebelum kita pergi Mekah ni tu kan, kita ambil meningokokal kan, kita ambil cucuk tu. Sebelum pergi Mekah kan kita ambil cucuk. Kan setengah orang dia macam demam sikit sehari dua macam tu. Demam ringan lah, bukan demam yang teruk. Tak adalah sampai kena angkut dengan stretcher pergi hospital ke, tak ada. Cuma letih tu, ambil lah Panadol dan sebagainya, rehat satu hari di rumah. Lepas tu okey. Lepas tu boleh pergi umrah dengan baik. Alhamdulillah pergi umrah. Tak kena penyakit-penyakit MERS-CoV ke meningokokal ke apa semua, tak kena. Dan boleh balik dengan selamat. Jadi itulah. Saya mungkin boleh bagi satu contoh cerita. Pada beberapa tahun yang lepas, semasa saya masih berkhidmat di Hospital University Science, ada satu keadaan di mana seorang bayi kena meningokokal, maknanya jangkitan kuman meningokokal tu kena ke otak. Dan semasa kita dapat isolatekan kuman tu, kita berasa hairan macam mana bayi ni boleh dapat meningokokal. Dia mesti ada maknanya kontak, daripada seseorang yang kena meningokokal. Dan saya heran macam mana bayi ni boleh kena meningokokal. Dan akhirnya apabila kita buat siasatan secara klinikal, rupanya bayi ni dia dibawa oleh ibu dia untuk melawat seorang pakcik dia yang baru balik daripada Mekah melakukan umrah. Dan pakcik dia tu masuk ke hospital Kota Baru pada ketika itu, kena penyakit meningokokal dan meninggal dunia. Dan bayi ni masa sebelum pakcik tu meninggal, bayi ni salah seorang yang pergi menziarah pakcik ni setelah dia balik daripada Mekah. Dan di situlah dia dapat kontak tu.
Jadi kita hairan bagaimana pakcik ni boleh kena meningokokal. Jadi kita buat sedikit penyiasatan, tengok medical record dia, kita dapati bahawa dia ada satu sijil yang mengatakan bahawa, kan kalau kita nak pergi ke Mekah ketika tu, kalau kita tak ada kartu, tak ada sijil yang mengatakan bahawa kita ni ada cucuk vaksin, kita tak boleh dapat visa untuk buat umrah. Jadi pada ketika tu ada berlaku visa terbang yang dibuat oleh syarikat umrah yang tak bertanggungjawab ni. Dia pakai sign, kemudian dia kata oh ni dah ada, dia submit dekat ni, dapat visa, tapi sebenarnya dia tak ambil cucuk tu. Ini dia sijil terbang lah, bukan dia patutnya kena cucuk baru kita sign kan, tapi ini dia dapat, macam mana dia boleh dapat sijil tu, dah siap sign semua, jadi dia dapat visa. Sebenarnya dia tidak diberi imunisasi meningokokal. Sebab tu dia kena meningokokal illness tu, dan bila dia balik, dia meninggal kena meningokokal tu dan menjangkitkan kepada bayi itu. Itulah keadaan yang mungkin boleh berlaku. Cerita yang sama boleh berlaku pada COVID-19. Kalau kita ni seorang yang tidak ada vaksin, maka kita ni menjadi biological hazard ataupun agent yang akan menyebarkan kuman itu pada orang lain. Walaupun mungkin macam Ihsan nama siapa tadi? Ihram. Nama you siapa? Ihram. Walaupun you sihat, maknanya di kalangan umur yang tidak berisiko tinggi, maknanya you dapat kuman tu tapi you asymptomatic, masuk golongan 80% yang tidak ada gejala. Tapi kalau misalnya kata you balik ke rumah, jumpa dengan nenek, jumpa dengan atuk, jumpa dengan pakcik-pakcik yang mungkin ada comorbidity, maka kamu menjadi satu biological hazard kepada mereka, menjadi agent yang menyebarkan kuman tu kepada mereka. Walaupun kamu sihat dan kamu tak ada gejala, tapi kamu boleh menyebarkan kuman tu kepada orang lain yang mungkin mendapat mudarat. Jadi bagaimana cara kita nak mengelakkan diri kita ni daripada menjadi agent kepada yang kita kata Arnold tadi tu satu. Kalau 45,000 orang yang boleh menyebarkan penyakit tu, kalau kita tak kawal, dalam masa tempoh satu hari 45,000 lagi orang boleh kena. Dan besoknya tu daripada 90,000 orang, another 90,000 lagi jadi 180,000. Dan dia akan multiply macam tu. Dengan sebab tu lah kita kata kaedah vaksin ni sangat-sangat penting. Jadi saya rasa mungkin at that level tu saya berhenti dulu. Cumanya sedikit penerangan, sedikit background. Vaksin COVID-19 yang ada di pasaran tidak sama. Kalau kita dengar gitu, Johnson dengan AstraZeneca, peringkat awal tu phase 3 trial gagal. Kerana mereka tidak menggunakan teknologi mRNA, mereka menggunakan teknologi kuman yang dilemahkan. Macam BCG lah, dia ambil kuman tu dilemahkan, dan kalau China Sinopharm dengan COVAX, dia menggunakan viral vector dia panggil. Dia menggunakan satu virus influenza yang tak bahaya, dan dia memasukkan kod kuman COVID-19 tu dalam tu dan bagi pada badan kita. Itu adalah teknologi berbeza. Jadi bukan maknanya semua vaksin-vaksin ni sama. Sebab tu kalau kita dengar, kita punya menteri teknologi dia kata, oh tak apa, saya akan jadi orang yang pertama yang akan menerima Sinopharm punya vaksin kan, ataupun COVAX tu daripada China. Sebab vaksin yang COVAX itu berbeza dengan vaksin mRNA daripada Pfizer and Tech. Dia berbeza. Yang itu memang betul seperti yang saya sebut tadi, teknologi yang sebelumnya yang kita ada ni, di mana kita mengambil kuman tu, kita lemahkan dan kita masukkan dalam badan. Jadi mungkin di situ ada sedikit kebimbangan. Tetapi kita dengar bahawa teknologi yang sebelum ni, yang digunakan oleh Johnson & Johnson dengan AstraZeneca pada sebelum ni, gagal kerana kuman COVID-19 ni dia ada kaedah untuk mutasi. Dia dah bertukar menjadi satu, maknanya dia punya spike protein tu dia dah bertukar. Jadi menyebabkan vaksin yang dibangunkan pada peringkat awal berdasarkan pada strain yang awal dulu dah jadi tak berkesan pada strain yang baru ni. Jadi sebab tu kita tengok dia punya effectiveness tu 65% aja banding dengan Pfizer BioNTech yang 95%. Jadi di situ dekat sini kita mungkin timbul beberapa persoalan lah berkaitan dengan keberkesanan itu. So takat manakah persen keberkesanan yang sepatutnya kita ambil vaksin? Kita nak pilih ya betul. Kalau ikut kriteria yang diletakkan oleh WHO, dia demand vaksin sekurang-kurangnya mesti 50% ke atas.
boleh mendatangkan imuniti yang cukup ataupun protection kepada satu lagi isu yang saya mungkin kena jelaskan, jangan silap faham apabila kita mendapat vaksin, tubuh badan kita ada dua jenis imuniti. Satu ialah imuniti immunoglobulin tadi dikeluarkan oleh B cell. Kita ada satu lagi imuniti iaitu T cell ataupun memory. Jadi walaupun misal kata di kalangan mereka yang dapat jangkitan COVID pun, setelah 90 hari mereka cek dia punya immunoglobulin dah habis dah. Maknanya perlindungan tu dia 30 hari naik sampai 90 hari habis. Tapi sebenarnya dalam tubuh badan kita masih ada T cell memory. Memory maknanya sekali lagi kalau kita terdedah, sekali lagi tubuh akan keluarkan semula immunoglobulin tu. Macam tu. Okay? Baik Prof. Yang ini juga berbalik kepada soalan Cik Fikri dekat sini. Saya ada terima soalannya. Ada kawan saya dari sektor kesihatan, dia dapat queue untuk vaccination ni. Dia tunjuk dekat saya, vaksin ada 2 kali appointment. Dalam maksud yang sama, 2 dos vaksin. So memang semua akan dapat 2 dos ke? Kenapa 2 dos? Okey. Itu mungkin beliau merujuk kepada Pfizer atau mRNA atau mRNA. Okey. Kalau misal kata baru-baru ni kita dengar AstraZeneca, dia dah gunakan strain yang lebih baru dan juga Johnson & Johnson, dia cuma 1 dos saja. Kerana mereka actually gunakan kuman yang memang telah beredar dalam pasaran sekarang ni. Currently kuman, dia gunakan yang tu. Jadi 1 dos saja. Tapi kalau kita gunakan mRNA teknologi seperti Pfizer dan juga Moderna kita tak ada di Malaysia, okey? Kita cuma dapatkan Pfizer saja. Kalau kita menggunakan teknologi tu, dengan sebab dia tu adalah merupakan satu bahan rekombinan atau bahan sintetik amino acid saja. Kalau kita cucuk untuk kali pertama, maka kesannya itu cuma dalam 50% atau 60% saja. Jadi sebab tu selepas daripada 1 bulan ataupun lebih dari 1 bulan, 4 minggu, kita kena dapatkan dos yang kedua supaya kita dapat booster. Okay, nak faham booster ni, saya cerita sekali lagi. Ada satu cerita. Okay. Saya pernah kena gigit dengan tebuan. Jadi pada kali pertama saya kena gigit tebuan tu, saya sakitlah, bengkak lah dan sebagainya kan. Jadi saya ambil rawatan. Tapi tak adalah mendatangkan mudarat yang banyak. Tapi 2 minggu lepas tu, saya kena gigit tebuan sekali lagi. Sedangkan bila saya dah kena gigit tebuan kali pertama, dah ada satu bahan protein asing masuk dalam badan kan. Jadi imun saya dah activated. Faham? Kan? Dia dah activated. Tapi kali yang kedua saya kena, tiba-tiba sebab saya dah ada immunoglobulin dalam badan, tiba-tiba dia menjadi satu respon yang lebih dahsyat daripada yang kali pertama. Maknanya imun tu tiba-tiba jadi activated dengan cara yang cepat kan. Sehingga yang itu saya terpaksa pergi KNE dapatkan hydrocortisone injection dan sebagainya, mengelakkan dia jadi lebih teruk. Itulah konsep imunologi yang ada dalam badan kita. Macam saya dengan Hiram ni, kali pertama saya tengok, saya tak berkenal. Tapi kalau 2 kali saya tengok, saya lebih kenal 2 kali ke atau kalau tengok sekali? Itu jawab. 2 kali. 2 kali. Macam tu juga tubuh badan kita nak kenal kuman tu. Kalau kita kena sekali, dia belum berapa kenal sangat. Tapi kalau kena 2 kali, dia lagi kenal. Dan immunoglobulin dia lagi tinggi. Jadi kali pertama tu mungkin lebih kurang dalam 60% macam tu. Kali kedua baru dia naik sampai 95%. Sebab tu dia perlu booster. Sebab tu kalau kita tengok, kanak-kanak yang kena cucuk 3 serangkai contohnya. DPT kan, diphtheria tetanus pertussis. Kan masa umur 2 bulan kita kena cucuk sekali. Nanti kan masa umur 4 bulan kita kena cucuk sekali. Masa 6 bulan kita kena cucuk sekali. Kan 3 kali kena cucuk 3 serangkai tu. Pneumococcal pun macam tu juga kena cucuk sekali. Jadi tak ada beza dengan COVID-19 ni, super juga. Dia kena booster tu. Sebab benda tu adalah, tetapi kalau misalnya kita guna kuman yang betul-betul, yang kita panggil attenuated virus ataupun virus vector, macam yang digunakan oleh Johnson & Johnson dengan AstraZeneca sekarang, yang itu cuma perlu 1 dos. Macam BCG. Cucuk sekali masa kita bayi baru lahir, seumur hidup kita tak payah cucuk lagi. Sekali tu je kita cucuk. Itu beza. Macam mum measles rubella super juga. Dia menggunakan actual kuman mum measles dengan rubella tu, dia actual kuman dia gunakan. Itu cucuk sekali je masa umur setahun, seumur hidup dah tak payah cucuk lagi. Jadi itu adalah berkaitan dengan teknologi vaksin yang digunakan di sebalik pembuatan vaksin tu. Itu yang menentukan sama ada kita perlu booster atau tak perlu booster. Tapi kalau mRNA memang kita perlu booster. Okey. Baik Prof. Sebab
kita pun dah bincang tentang vaksin, ada soalan yang saya tertarik dekat sini. Soalan berkaitan dengan side effect, walaupun tadi Prof dah beritahu beberapa. Kat sini ada soalan daripada Zul Husni Abdul Halim. Prof, ada doktor kata vaksin boleh menyebabkan Bell palsy. Boleh Prof komen sikit? Bell palsy. Okey, Bell palsy tu ialah satu penyakit di mana ada satu virus atau virus. Nama virus tu kejap dah lama saya tak come across penyakit tu. Dia adalah satu jenis dia bukan varicella dia bukannya dia bukan coronavirus, okey. Dia satu jenis varicella virus. Dia bukannya corona, dia jenis lain lah maknanya. Dan dia kena pada kita punya nerve pada muka ni, menyebabkan muka kita herut sebelah. Okey. Dan yang itu adalah penyakit yang lain. Penyakit yang lain daripada coronavirus. Jadi ini tak kaitan dan tak ada sabit langsung. Ini seolah-olahnya macam kita kata kita kata orang ni jatuh motor sebab pintu rumah tak tutup. Kan tak ada relationship. Dia macam tak logik. Relationship dia tu tak logik langsung. Dan untuk sampai sekarang ni dah lebih 200 juta orang dah diberi vaksin COVID-19 di seluruh dunia, especially di Amerika lah. Di Amerika sendiri pun dah lebihi daripada 100 juta dah orang dapat vaksin. Dan semua orang yang mendapatkan vaksin ni akan di follow up selama 3 bulan untuk tengok sama ada mereka ni ada kesan samping, ada kesan buruk, ada side effect ke apa sebenarnya. Dan di kalangan mereka yang ini tidak ada lagi report satu pun berkenaan dengan Bell's palsy. Yang kata ada satu kes Bell's palsy tu ialah kerana kebetulan lepas dia kena vaksin tu, dia kena varicella jangkitan pada nerve tu. Jadi dia kena Bell's palsy. Tapi jangkitan dia tu tak ada sabit dengan vaksin yang dia terima. Macam saya cerita tadi lah. Macam apa kena-mena orang jatuh motor dengan pintu tak tutup? Tak ada kena-mena. Jadi itu hanyalah satu asosiasi yang menyebabkan, sebab benda ni baru. Jadi orang macam sangat anxious kan. Jadi apa-apa berlaku semua orang kan. Macam yang kita kata nurse yang tiba-tiba jadi pingsan-pingsan tu kan, kena vagal attack tu. Dia kata sebelum saya kena cucuk pun memang saya rajin kena pingsan-pingsan ni. Jadi dia cucuk ke tak cucuk ke, memang dia pingsan-pingsan pun memang selalu berlaku. Jadi tak sabit lah, tak sabit. Jadi kebimbangan tu kita tak perlu entertain lah, dia jangan bimbang lah benda tu. Kalau tanya tadi Ihram tanya tentang kalau ada apa-apa lagi yang ini. Selamat malam Prof. Apa pandangan Prof mengenai usaha orang yang tak bertanggungjawab mempengaruhi orang lain supaya tidak divaksin dan menakut-nakutkan orang awam mengenai side effect vaksin sehingga ada sebahagian healthcare worker yang tidak mahu divaksin. Kita macam ni lah. Saya ambil falsafah gila-gila kan. Sebab zaman saya masa membesar dulu ada satu komik, dia panggil komik gila-gila. Kalau biasa dengar lah Komik gila-gila ni dia satu komik gila-gila lah. Memang bukan komik yang betul, memang komik gila-gila. Dia ada falsampah gila-gila dia panggil. Bukan falsafah, falsampah gila-gila. Dia kata macam mana? Dia kata kita ni kalau hidup, kata dia, kalau kita ni tak berguna kepada orang pun, sebenarnya hidup ni yang paling baik kalau kita berguna kepada orang. Tapi dia kata kalau kita hidup ni tak berguna pada orang pun, janganlah sampai kita jadi nuisance kepada orang lain. Faham tak? Kalau kita tak boleh nak tolong orang, kalau kita sendiri tak nak dan kita dedahkan diri kita kepada penyakit tu, janganlah kita pergi rosakkan orang lain yang nak melindungi diri dia orang. Apa hal kita punya perangai macam tu? Dahlah kita dah tak membantu, kita menerukkan keadaan lagi dan menyusahkan lagi. Saya tu satu yang tak honorable lah, buat perangai yang macam tu adalah satu perangai. Dan kebanyakan mereka-mereka yang berpendapat demikian tu adalah berdasarkan kepada syak, sangka, wazan, kekeliruan dan ketidakadaan ilmu. Ketidakadaan ilmu. Sebab tu orang tu berfikir dengan cara demikian. Sama juga kaedahnya, seperti orang pergi haji tadi, yang saya kata tadi, dia memandang remeh kepada vaksin tu, akhirnya dia beli sijil terbang, dan dia pergi sana, dia kena meningokokal, dia balik dan dia mati kerana meningokokal, dan dia menjangkitkan pula kepada cucu dia. Sama kes macam tu. Adakah kita anggap tu satu perbuatan yang honorable atau tak honorable? Itu kita fikir. Kan? Kalaupun misal kata kita ni jenis orang yang hardcore lah, memang anti-vax betul lah. Dia kata, oh ini memang saya tak nak ambil. Tak apalah. Kurung diri di rumah, jangan keluar. Sampai bila-bila tak boleh pergi ke pasar, sampai bila-bila tak boleh pergi ke Dwi Kendaga, sampai bila-bila tak boleh pergi luar negara. Kalau dah buka haji dengan umrah pun tak boleh pergi, duduk je ke situ. Sebab kamu ni jadi biological hazard. Seperti mana kita bagi contoh di negara-negara barat sekarang macam Australia dan sebagainya,
Jika kanak-kanak tu masa bayi dia tak dapat semua cucuk yang asas ni seperti batuk pokok, difteria, tetanus dan sebagainya, dia tak boleh daftar pergi sekolah dan tak boleh pergi sekolah. Kerana mereka ni dianggap sebagai biological hazard pada orang lain. Kita akan jatuh dalam kategori yang macam tu lah. Tapi kalau kita rasa selesa dan kita nak masuk dalam kategori yang macam tu, silakan. With my pleasure, silakan. Ramai lagi orang lain yang beratur nakkan vaksin ni. Jadi pilihan atas kita lah. Sebab apa? Kita kena tahu bahawa dari segi human right, kerajaan tidak boleh mewajibkan tiap-tiap individu ambil vaksin ni. Tak boleh. Kerajaan cuma boleh encourage. Kerajaan boleh galakkan dan boleh kempen dan boleh minta ramai-ramai kita supaya datang dan mengambil vaksin ni. Kerajaan tak boleh keluarkan satu undang-undang mewajibkan, tak boleh. Tak boleh. Itu against sebab dia dalam istilah kesihatan ni dia panggil patient autonomy. Kita ada dari segi human right kita boleh tentukan apa yang kita nak, apa yang kita nak. Contohnya macam kalau kita sakit lah, kita tak mau pergi hospital, kita nak biarkan diri kita ni sakit dan mati di rumah. Buatlah. Kita tak boleh buat apa. Tapi dalam proses tu mungkin kita akan menyusahkan orang lain, keluarga kita dan sebagainya kan. Tapi kita tak boleh paksa polis datang angkut kita bawa pergi ke hospital, dapatkan juga rawatan, kalau perlu bedah juga, paksa juga. Tak boleh. Tak boleh. Jadi itu terpulang kepada masing-masing. Tapi kita kata, walau macam mana pun, janganlah sampai kita ni menjadi satu nuisance ataupun menjadi satu hazard pada orang lain. Bukan orang lain tu orang yang tak kena dengan kita. Kaum keluarga kita sendiri. Kan? Mak bapak kita, pakcik-pakcik kita, pakcik-pakcik kita, dia akan jadi macam tu. Adakah kita sanggup untuk jadi masuk dalam kategori orang yang macam tu? Itu kita kena fikir-fikirlah. Tapi kalau kita kata setengah orang, ada yang tanya dengan saya, yang sebelum ni saya pernah bagi FB Live, orang tanya, oh tapi dia kata Jabatan Fatwa kata benda ni harus je. Dia kata harus. Harus tu maknanya kalau kita dalam istilah ibadah, dari segi fiqh kan, harus tu maknanya apa? Buat boleh, tak buat tak apa kan. Tapi jangan salah faham, yang dikatakan harus tu ialah permissible. Maknanya yang tadi takut kata vaksin ni haram ke, ada bahan najis ke apa, tak ada. Harus tu maknanya dibolehkan. Tapi itu dari segi sifat vaksin tu. Tapi dari segi maqasid syariah, mengambil satu langkah menyelamatkan nyawa dan protect masyarakat adalah wajib. Kalau saya bekerja sebagai seorang doktor dan saya tengok pesakit, dia jadi fardu ain pada saya untuk ambil vaksin tu. Sebab saya boleh jadi ejen yang menyebarkan penyakit itu pada orang lain jika saya tak ambil vaksin tu. Jadi jangan confusekan antara harus dengan kewajipan untuk ambil vaksin ni. Harus tu maknanya permissible, dibenarkan untuk ambil. Tetapi bagi orang-orang yang frontliner misal kata, mereka wajib. Atas individu tu wajib. Atas maqasid syariah menyelamatkan nyawa itu adalah wajib. Jadi kita ni, maknanya kalau kita sebuah kerajaan yang melaksanakan hukum Islam, wajib tu kalau tak buat, maknanya kerajaan boleh ambil tindakan dah kita. Macam tu maksudnya. Jadi kita kena faham lah perspektif ni. Makin panas Prof, soalan kat sini. Boleh Prof boleh lagi ke? Saya tak jadi masalah sebab hari ni pun hari Ahad, malam ni pun tak ada program, nak go on sampai puas hati sungguh-sungguh pun saya okey je. Silakan. Okay, kita jawab sikit lah beberapa soalan. Okay, saya bacakan soalan ni kat sini daripada Nur Iziana. Okay, yang ni soalan ni menarik. Okay, Prof, jika kita dah terima vaksin, adakah kita bebas bersalaman, berhenti memakai penutup muka dan tidak lagi mengamalkan jarak fizikal? Menariklah ni sebab kita pun tertanya-tanya lepas habis vaksin ni perlu ke lagi nak pakai penutup muka, bersusah-susah dengan SOP? Pandangan Prof macam mana? Okey. Itulah tujuan matlamat akhir dia. Tujuan matlamat akhir dia itulah. Tetapi kita kena faham bahawa sebelum kita mencapai 80% rakyat kita herd immunity, walaupun kita dapat vaksin, katakanlah saya dapat vaksin pada hari ini, dia memerlukan masa lebih kurang dalam 14 hari untuk mencapai satu level hemoglobin yang cukup. Dan tempoh 14 hari itu, saya masih boleh menjangkitkan COVID kepada orang lain dan orang lain masih boleh memberi COVID-19 itu pada saya. Jadi pada ketika itu, kita masih kena maintain SOP itu. Jadi untuk jawab secara ringkas, selagi kita belum achieve herd immunity kita, memang kita kena maintain dengan SOP. Sebab itulah kita kena pastikan bahawa 80% daripada rakyat kita mendapat vaksin.
Setelah kita capai herd immunity tu, barulah pada ketika tu kita boleh kembali semula sebagaimana saya sebut pada awal tadi, nak pergi ramai-ramai attend conference ke, nak pergi ke negara ke, nak ramai-ramai pergi masjid tanpa perlu jarak antara 1 meter dengan 1 meter, baru boleh. Setelah R0 kita tu turun daripada 1 turun jadi 0.1 ke 0.2. Satu hari kadar jangkitan tu turun sama ada 0 atau 1 atau 2 macam di China sekarang. Dia turun betul-betul. Barulah kita boleh kembali kepada travelling balik, pelancongan dan sebagainya, pergi ke negara, baru kita boleh. Selagi kita tak pastikan kita dapat capai herd immunity 80% ni, selagi itulah kita kena hidup dengan cara macam ni. Adakah itu pilihan kita? Itu persoalannya. Kita sanggup ke? Jadi kalau kita tak sanggup, marilah kita sama-sama membantu diri kita sendiri dan juga kerajaan supaya kita dapat mencapai 80% herd immunity itu. InsyaAllah, kalau kita pakai formula yang KKM dah buat sekarang ni, sampai pertengahan tahun 2022 sekarang 2021 kan, pertengahan tahun 2022 kita akan buka semua sektor ekonomi macam biasa semula. Macam tu. Dengan syarat kita berjaya mencapai herd immunity. Tapi kalau gerakan anti-vax ni kuat di Malaysia ni, kan? Kita tengok dalam WhatsApp, dalam YouTube dan sebagainya, yang cerita yang viral macam ni laku pula. Kalau kita cakap yang macam ni tak laku kan, berapa orang je nak tengok. Tapi kalau misal ada seorang yang keluar tu, macam yang itu ada doktor kecantikan tu kan, graduate daripada Russia tu, pergi cerita pasal habis semua orang share dekat WhatsApp. Saya ada kumpulan WhatsApp, ada 4-5 kumpulan WhatsApp, semua keluarkan cerita yang sama kan. Yang itu yang orang yang tertarik untuk sebarkan dan pergi percaya. Kan, orang yang bukannya pakar dalam bidang tu dan yang tak ada ilmu yang tuntas tentang perkara tu, bercakap tentang perkara tu menakut-nakutkan orang ni pergi percaya pula. Yang itu memang mendapat sambutan hangat. Sebab kita memang di Malaysia ni dia satu perangai yang suka sensasi-sensasi ni kan. Jadi yang itu pula mendapat sokongan yang ramai. Kalau macam tu punya gaya, macam mana kita nak capai 80% dan macam mana kita nak kembali semula kepada kita punya kehidupan yang asal. Maka dia akan jadi macam sekarang lah, pergi masjid tak boleh. Lepas tu kalau misal kata pergi sekolah pun satu kelas tak boleh lebih daripada separuh kelas saja, kena kapal terbang pun tak boleh full capacity, hotel-hotel pun semua tutup. Habis macam mana? Apa kesannya pada jangka masa panjang kehidupan kita? Itu kita kena perhatilah. Kita boleh sama-sama fikirkan sidang pendengar semua kita. Okey. Baik Prof, mungkin satu soalan ni soalan penutup lah. Kemudian Prof boleh bagi simpulkan tentang topik kita pada hari ini, kenapa perlunya vaksin. Okay, ini soalan last daripada Nabila Hisham. Okay, salam Prof, setiap study akan sebut efisiensi untuk vaksin tu. So adakah vaksin yang efisiensi 90% boleh terus kita influencekan dia ni lebih baik daripada yang 60% ataupun kurang daripada itu? So pandangan Prof macam mana? Okey, yang ini kita kena ada kefahaman sedikit tentang scientific background kena ada. Bila dia kata efficacy 90%, maksudnya ialah jika sekiranya ada 100 orang yang diberi pada vaksin COVID-19 ni, hanya 90 orang saja yang terlindung daripada penyakit COVID. 10 orang lagi dalam kumpulan yang diberi vaksin itu masih boleh kena COVID. Itu maksud 90%. Sebab apa berlaku demikian? Sebab imun seseorang itu tidak sama. Imun seseorang itu tak sama. Contohnya, seseorang yang mendapat vaksin tu mungkin imun dia adalah kompeten dan dia betul mengeluarkan imunoglobulin yang cukup untuk melindungi penyakit. Tapi setengah orang yang lain mungkin tidak. Untuk berbagai sebab lah. Mungkin dari segi nutrisi dia, dari segi tahap kesihatan dia, komorbiditi dia. Ada setengah orang yang mengambil ubat-ubat tertentu yang menyebabkan imun dia suppress, seperti orang asma ambil prednisolon dan sebagainya kan, ataupun orang-orang yang ada organ transplant dia terpaksa ambil ubat untuk suppress imun dia, ataupun orang-orang yang ada dialisis dan sebagainya, jadi imun dia tak cekap, kita kata imun dia tak cekap. Orang-orang yang macam ni dia masih boleh kena, tetapi kita kata yang 60% tadi kita kata kerana kuman COVID-19 ni dia bermutasi. Jadi kalau kita menggunakan bahan untuk vaksin tu kuman jenis lama, kita kata jenis lama,
Sekarang dah ada kuman jenis baru. Itu pun satu persoalan juga sebenarnya. Saya masih lagi puzzle dari segi biologi, dari segi hukum alam secara natural, kuman-kuman yang dijadikan oleh Allah SWT ni setelah dia bermutasi, dia akan menjadi makin lemah sebenarnya. Dia makin lemah. Kalau kita tengok cerita alien kan macam tu. Alien yang pertama tu dia strong, alien kedua tu dia lemah, lama dia die off kan. Patutnya dia macam tu. Itulah cara Allah Ta'ala protect manusia ni. Kalau ada satu kuman yang ganas ni, setelah dimutasi dia akan jadi lemah, akhirnya dia akan die off penyakit itulah. Begitulah bagaimana Spanish flu dulu habis, Black Death, pneumonia dulu habis. Kerana macam itulah. Tapi yang hairannya, COVID-19 ni, dia menjadi semakin kuat, semakin cekap, semakin efektif pada orang lain dan semakin menyebabkan lebih banyak mobility. Itu yang satu benda yang saya macam terfikir seolah-olah COVID-19 ni dia ada AI dia sendiri. Dia boleh improve lagi dia. Kita come up with a new ni, dia upgrade lagi dia. Dia upgrade lagi dia. Dia kata ini satu makhluk Allah yang sangat bijak dan sangat hebat lah. Memang subhanallah satu contoh di mana kekuasaan Allah SWT itu menunjukkan kepada kita bahawa kuman ini dia memang dia makhluk Allah seperti kita juga, tetapi diizinkan oleh Allah SWT untuk mempunyai keupayaan dan kelebihan yang macam tu. Walhal dia kecil je, berapa nanometer je banding dengan kita yang besar ni, dia tu hanya beberapa mikron saja besarnya. Tapi macam mana dia boleh begitu bijak? Boleh begitu bijak. Itu yang saya mungkin takjub lah, maknanya takjub dan hairan juga macam mana kuman ni dia boleh jadi yang kita kata 60% tadi mungkin kerana dia menggunakan tapi upgrading telah dibuat upgrading telah dibuat. Kita tengok sekarang ni macam kita tengok Johnson & Johnson dengan AstraZeneca, kita tengok pada FDA di US dia masih belum approve lagi, tapi dia kata dia akan approve soon. Dia kata Moderna dengan BioNTech dah yang mRNA ini, tapi yang menggunakan virus yang dah dilemahkan ni seperti AstraZeneca dengan Johnson & Johnson, dia belum approve lagi. Kita tengok macam di FDA, Food Drug Administration di Amerika, yang Sputnik 5 daripada Russia dia tak approve. Yang Sinopharm daripada China dengan Covax daripada China dia tak approve. Tapi WHO approve atas dasar bahawa mereka mengeluarkan perlindungan up to 65%. Not too bad lah. Sekurang-kurangnya vaksin-vaksin yang lain ni yang sampai 90% macam Pfizer ni, dia boleh mengelak daripada sebab COVID-19 ni dia ada 5 fasa, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, stage 5 mati. Okay? Stage 4 ni yang masuk ICU, koma, rosak organ. Stage 3 ni yang masuk dekat ICU tapi tak perlu bantuan pernafasan. Stage 3. Stage 2 dia dapat gejala yang teruk tapi duduk kat ward luar je. Stage 1 ni yang boleh merayau sana kemari. Dekat, kalau kita tengok kat MAPS tu dia boleh duduk ramai-ramai. Dia dah COVID dengan COVID positif, dia boleh lah kumpul ramai-ramai. Tak jadi hal lah. Jadi dia boleh lah buat di kalangan dia boleh mengetek, boleh ngobrol sama-sama macam tu. Jadi sekurang-kurangnya yang semua vaksin ni dijamin berdasarkan kepada efikasi dia yang telah dirumuskan oleh WHO, menghalang daripada stage 3 dengan stage 4 kurang-kurangnya. Maknanya kalau still kena juga, yang kita kata 10 orang masih boleh kena tadi, dia cuma kena stage 1 dengan stage 2 saja. Not too bad lah, maknanya kalau kena pun tak teruk lah kan. Bandingkan dengan kalau tak ambil vaksin langsung, buatnya kena stage 3 atau stage 4, buat lah tu. Jadi tu kita kena fikirlah pilihan atas kita lah. Ini contohnya macam kita beli helmet lah. Ada helmet jenis yang nipis, ada helmet yang mahal tapi fiberglass yang bagus. Maknanya yang jenis bagus ni hentak kepala dekat dekat jalan macam mana pun kepala memang protected je lah. Banding dengan helmet yang murah ni, rentak sikit je pecah helmet tu dengan kepala boleh pecah. Jadi yang mana kita nak kan? Of course kita nak satu benda yang baik kan, macam tu lah maksudnya. Tapi walau macam mana pun kita kena faham bahawa Pfizer dengan Moderna tak masuk ke Malaysia, cuma Pfizer and Tech saja. Dia nak supply satu dunia, dia tak mampu. Dia tak mampu. Kita di Malaysia pun kalau kita hanya bergantung pada satu vaksin kita tak mampu. Tak mampu dan terlampau lambat untuk dapatkan herd immunity tu. Sebab tu kita kena juga guna vaksin-vaksin lain. Jadi by choice kita juga dapatkan daripada China. Russia kita tak, tetapi di negara-negara Eropah Barat ni diambil daripada Russia Sputnik 5 tu. So kita tengok
Tapi di Russia, di Sputnik 5 tu dia orang okey. Saya Dr. Raizak minta maaf, saya tengah tengok StreamYard kat sini. Serentak dengan tu. Jadi bila cakapkan StreamYard ni, dia orang sound saya tak tengok lah FB Live ni. Nampak sisi je. Sebab saya gunakan dua platform. Sorry Dr. Razak. Dr. Razak, kalau ada maklumat saya tak betul, tolonglah. Dr. Razak ni ialah Deputy DG dalam bahagian salah seorang kita punya frontliner yang bertanggungjawab untuk membantu Malaysia melawan COVID-19 daripada awal-awal lagi. Thank you for your service. So macam itulah. Jadi pada saya keseluruhan usaha ini perlu berganding bahu dan perlu secara kolektif. Tidak ada sektor-sektor masyarakat ni yang sepatutnya terceceh, dan sebab tu kalau kita dengar even kerajaan kata pendatang asing pun kita akan bagi juga. Sebab kalau kita sisihkan dia ataupun punca-punca kilang kita sisihkan dia, nanti dia akan jadi punca pula penyebaran di kalangan masyarakat. Tak boleh pula. Jadi kita kena seia sekata, kena secara kolektif, kena secara jemaah, kena sebulat suara, sebulat tekad. Semua kena menyokong. Jadi balik pada soalan Ilham tadi, kalau ada orang-orang yang menyebabkan kebimbangan dan menyebabkan orang tak nak ambil, saya rasa itu satu disservice lah kepada masyarakat lah. Satu disservice lah kepada masyarakat. Apatah lagi jika sekiranya benda itu datang daripada kalangan doktor dan petugas kesihatan. Itu sebenarnya ilmu tak tuntas lah tu. Maklumat tak cukup dan juga dia punya syak wasangka tinggi sangat. Jadi yang itu saya rasa kena baiki dekat dia punya level kefahaman lah yang tu lah. Wallahualam. Baik Prof, terima kasih banyak. Banyak kita dapat malam ni Okay. So mungkin kita boleh tutup webinar kita pada malam ni. Macam banyak dah kita dapat daripada Prof. Moga kita sama-sama dapat berganding bahu untuk kita memutuskan rantaian COVID-19 ni dan balik semula kepada normal yang asal. InsyaAllah. Okay, Prof. Terima kasih banyak. Untuk akhir kata, saya sekali lagi lah nak menggesa mendaftarlah untuk dapatkan vaksin tu, dan itu salah satu kaedah kita bertawakal kepada Allah sebenarnya. Bukan maknanya bertawakal tu hanya duduk berdoa saja, tapi berikhtiar juga, dan kita faham bahawa kita punya kajian kesihatan bertungku lumus untuk cuba membantu menjaga kesihatan rakyat. Tolonglah mereka. Takkan mereka nak kerja macam ni sampai SARS-1 dulu, SARS, selama 8 tahun baru boleh kawal di Singapura. Tapi takkan kita nak biar COVID-19 selama 8 tahun kita punya kaki tangan frontliner nak kerja macam ni. Kan, dengan polis berjemur tengah panas, dengan askar, pengsan dia nanti. Macam tu, taklah kan. Sekarang pun dah setahun pun dah letih lah. Janganlah. Zalim kita, zalim. Hendaklah kita sama-sama bekerjasama. Semoga mudah-mudahan dengan kerjasama everybody, insyaAllah kita dapat kawal dan kita dapat protect bukan saja diri kita sendiri tapi juga masyarakat kita keseluruhannya, termasuklah orang-orang yang kita sayang. Wallahualam. Terima kasih banyak. Terima kasih. Okay. InsyaAllah, so nanti kita akan ada juga untuk sidang pendengar makluman, kita akan ada tiap-tiap 2 minggu kita akan ada talk juga, free webinar daripada Poliklinik An-Nur. So pastikan tuan-tuan beritahu dekat rakan-rakan yang lain, saudara-saudara mara yang lain. Sangat bermanfaat webinar kita. Bukan senang kita nak jumpa orang-orang yang pakar dalam bidang-bidang tertentu. Okay. Jadi insyaAllah kita tamatkan webinar kita pada malam ni. Terima kasih banyak Prof. Sama. InsyaAllah berjumpa lagi. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Hai, saya Lina dari Poliklinik An-Nur Eco Center Kajang. Di Poliklinik An-Nur terdapat 2 jenis ujian saringan COVID-19 iaitu PCR dan RTK. Sekarang, klinik kami sedang mengadakan promosi ujian saringan COVID-19. RTK hanya RM99 sahaja. Sangat murah. Kat tempat lain tak jumpa dah harga ni. PCR pula RM220. Tapi harga promosi ni hanya ada pada waktu tertentu sahaja, iaitu pada pukul 8.30 pagi sehingga 9.30 pagi dan 6 petang hingga 7 petang. Jika lambat, harga akan kembali kepada harga asal iaitu RM119 untuk RTK dan RM240 untuk PCR.
Tapi harga tu pun dah murah dah. Jika anda ingin membuat saringan COVID-19 di sini, boleh hubungi kami di nombor tertera di atas. Dan jangan lupa beritahu semua orang. Bye-bye!